Fuad Zarkashi sindir Muhyiddin Yassin, prinsip anti rasuah atau sekadar wayang politik. Dalam satu hantaran di Facebook yang mencetuskan kontroversi, ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Fuad Zarkashi telah melontarkan sindiran tajam terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang digambarkan sebagai pemimpin yang kononnya berprinsip dalam isu anti rasuah. Kritikan ini muncul susulan ketidakhadiran Muhyiddin dalam Himpunan Solidariti untuk Datuk Seri Najib Razak di Istana Kehakiman Putrajaya pada Isnin lalu. Himpunan itu diadakan untuk menyatakan sokongan terhadap Najib dalam isu titah adendum yang membolehkan beliau menjalani hukuman penjara di rumah, namun didakwa cuba disorok oleh kerajaan. Menurut Fuad, alasan kononnya Muhyiddin tidak hadir karena berpegang kepada prinsip anti rasuah adalah satu retorik kosong, memandangkan Muhyiddin sendiri sedang berdepan dengan beberapa pertuduhan rasuah di mahkamah berkaitan salah guna kuasa dan penyelewengan dana di bawah program Jana Wibawa. Fuad turut menyentuh isu pribadi dengan membangkitkan persoalan tentang menantu Muhyiddin yang didakwa melarikan diri ke luar negara. Beliau membandingkan situasi ini dengan keluarga Najib Razak yang menurutnya tidak ada seorang pun daripada anak-anak bekas Perdana Menteri itu yang melarikan diri walaupun bapaknya sedang menjalani hukuman penjara. Kritikan Fuad semakin tajam apabila beliau menuduh Muhyiddin gagal mengawal parti PAS yang dilihat bertindak tidak selari dengan bersatu dalam menangani isu solidariti Najib. Bagi Fuad, ketidakhadiran Muhyiddin Yassin bukanlah kerana prinsip anti rasuah, tetapi kerana rasa malu dan kegagalan beliau untuk mengawal naratif politik di kalangan sekutunya sendiri. Malah beliau mendakwa PAS dan Bersatu bercelaru dalam memanipulasi isu titah adendum, dan ini jelas menunjukkan ketiadaan keikhlasan dalam perjuangan mereka. Isu titah adendum ini telah menjadi topik panas di Malaysia sejak kebelakangan ini. Berdasarkan laporan, titah tersebut kononnya dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang memberikan kelonggaran kepada Najib Razak untuk menjalani hukuman di rumah. Namun, polemik tercetus apabila kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa cuba menyorokkan titah berkenaan daripada pengetahuan umum. Himpunan Solidariti di Istana Kehakiman bertujuan untuk mendesak ketulusan daripada pihak kerajaan dalam isu ini. Selain menunjukkan sokongan kepada Najib yang masih mendapat simpati daripada sebahagian besar penyokong UMNO. Walaupun himpunan tersebut dihadiri oleh ratusan penyokong termasuk dari kalangan UMNO dan PAS, Muhammad Fuad mempersoalkan jumlah kehadiran yang menurutnya tidak begitu memberangsangkan, terutamanya daripada pihak PAS. Mengikut laporan media, hanya sekitar 900 orang yang hadir dalam perhimpunan tersebut. Satu angka yang kecil jika dibandingkan dengan kekuatan gabungan parti-parti Melayu Islam seperti UMNO dan PAS. Fuad mendakwa bahwa ahli PAS tidak hadir dalam jumlah besar kerana mereka sedar kepimpinan parti mereka tidak benar-benar mempunyai agenda untuk membela Najib. Malah, beliau menyifatkan PAS sering menggunakan isu Najib sebagai modal politik untuk melemahkan UMNO dan mengukuhkan kedudukan mereka sendiri. Tambahnya lagi, ahli-ahli PAS sudah muak dengan permainan politik yang bersifat pura-pura di mana mereka diminta hadir ke Himpunan Solidariti sedangkan pemimpin mereka sendiri gagal menunjukkan komitmen sebenar terhadap isu ini. Dalam konteks yang lebih besar, ketegangan antara UMNO, PAS dan Bersatu semakin jelas dalam isu ini. Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan bekas Perdana Menteri kini berdepan tekanan bukan sahaja daripada musuh politiknya di pihak kerajaan, tetapi juga daripada sekutunya sendiri. Tuduhan terhadapnya berkaitan rasuah dan salah guna kuasa menjadi beban yang sukar diketepikan. Pada masa yang sama,
PAS dilihat coba bermain di dua padang, menunjukkan sokongan kepada Najib untuk menjaga hati penyokong UMNO, tetapi pada masa yang sama coba menjaga image sebagai parti yang memperjuangkan prinsip anti rasuah dan integriti. Kontroversi ini menimbulkan beberapa persoalan yang sukar dijawab. Adakah Muhyiddin benar-benar berpegang kepada prinsip anti rasuah seperti yang didakwa oleh penyokongnya? Jika ya, mengapakah beliau sendiri berhadapan pertuduhan rasuah di mahkamah? Adakah ketidakhadiran beliau dalam himpunan Solidarity Najib benar-benar karena prinsip atau karena ingin menjaga image politiknya di mata penyokong Bersatu dan Perikatan Nasional? Di pihak PAS pula, mengapa kehadiran ahlinya dalam himpunan tersebut begitu hambar? Adakah benar dakwaan Fuad bahwa PAS hanya menggunakan isu Najib sebagai modal politik? Adakah ini menandakan keretakan hubungan antara PAS dan UMNO yang selama ini coba ditampal dengan naratif perpaduan ummah? Lebih jauh, isu titah adendum itu sendiri masih kekal sebagai misteri yang belum terungkai sepenuhnya. Mengapakah kerajaan seolah-olah coba menyembunyikannya? Adakah ini satu tindakan politik untuk mengelakkan lebih banyak kemelut dalam pentadbiran kerajaan perpaduan yang sudah sedia bergolak? Atau adakah ini hanya sekadar manipulasi politik pihak tertentu untuk meraih simpati rakyat? Persoalan-persoalan ini menjadi semakin kompleks apabila semua pihak terlibat coba menuding jari antara satu sama lain tanpa penyelesaian yang jelas. Politik Malaysia sekali lagi menjadi medan penuh drama dengan tuduhan, sindiran, dan manipulasi fakta di antara pihak-pihak yang bertelagah. Apa yang jelas, isu Najib Razak dan titah adendum bukan sekadar soal individu, tetapi melibatkan persoalan besar tentang kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan dan ketelusan kerajaan. Di tengah-tengah pertarungan naratif ini, rakyat Malaysia terus menjadi pemerhati yang coba memahami siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang sekadar bermain wayang untuk kepentingan politik mereka sendiri. Apakah pendapat Anda tentang isu ini? Adakah Muhyiddin benar-benar seorang pemimpin yang berprinsip seperti yang digambarkan oleh penyokongnya, atau dakwaan Fuad Zarkashi bahwa semuanya hanyalah retorik politik semata-mata mempunyai asas yang kukuh? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan mari kita bincang dengan lebih mendalam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Currents PMY untuk lebih banyak analisis politik yang mendalam dan penuh kontroversi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.